kita mahu highlight tentang nama seorang alim yang besar yang jasanya banyak terhadap masyarakat di Nusantara, yang dia adalah al-alim, al-allamah, al-faqih, al-syaikh Nuruddin Muhammad Jailani bin Ali Hasanji Al-Raniri Al-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Rifa'i Al-Qadiri, atau nama yang ringkas terkenal dengan Al-Syaikh Nuruddin Al-Raniri. Nuruddin Al-Raniri. Beliau lahir pada tahun 1009 Hijriyah. 1009 Hijriyah, tapi dia lahir di Ranir. Ranir itu bukan tanah Melayu, bukan di Asia Tenggara. Ranir itu di India. Ranir di India. Tapi beliau asalnya orang Arab. Dia orang Arab, ayahnya daripada Yaman. Tapi ayahnya pindah ke India, ke Ranir, dan di sana tempat para Syafi'iyah. Dia lahir di sana. Dan Syekh Nuruddin Al-Raniri apabila dia besar, ayahnya suruh dia untuk pergi ke Makkah, untuk belajar di Makkah. Maka dia pergi ke Makkah, belajar di sana ilmu agama. Dia belajar sampai dia jadi alim yang besar. Dan pada waktu itu ada ulama besar di Makkah daripada ulama Asy'ariyah, daripada ulama madhab Syafi'i, dan ulama madhab Ahli Sunnah wal Jamaah yang lain di Makkah. Maka beliau belajar di sana sampai dia jadi alim yang besar. Dalam masa yang sama, di Aceh pada waktu itu berlaku satu krisis yang teruk berkait dengan akidah, yang mana terdapat pada waktu itu setengah orang yang mengaku diri mereka Sufiyah, tapi mereka tidak ikut tasawuf yang betul. Mengaku diri mereka ada karamah, ada tarikat, ada ini, ada itu, tapi mereka adalah orang-orang sesat. Dan akidah mereka mula tersebar di Aceh dan memberi kesan kepada kawasan-kawasan yang lain. Sultan Aceh pada zaman itu diminta daripada ulama Makkah bantuan supaya memberhentikan akidah itu yang sesat daripada tersebar. Karena golongan itu mereka pegang dengan akidah yang dinamakan Al-Wahdah Al-Mutlaqah dan akidah yang dinamakan Al-Hulul, yang sebelum ini kita telah memperbahaskan tentang ini. Maka dua akidah ini sangat bahaya. Mereka itu mempercayai bahawasanya Allah bersatu dengan ciptaannya, dan ada di antara mereka yang mempercayai bahawasanya Allah meresap masuk dalam ciptaan. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Ini adalah kekufuran. Maka ulama Makkah pilih Syekh Nuruddin Al-Raniri untuk dia pergi ke Aceh dan memperbaiki keadaan di sana. Maka dia telah sampai ke sana dan dia mula menulis kitab aqidah dan kitab-kitab ilmu dan tolak golongan-golongan sesat dengan nama-nama mereka. Disebut nama-nama mereka dalam kitabnya. Dan di sana pada waktu itu ketua pergerakan itu yang sesat namanya Hamzah Al-Fansuri. Maka Syekh Nuruddin Al-Raniri tolak dia, dan jelas dalam kitab-kitab Syekh Nuruddin Al-Raniri dia sebut namanya secara tertentu, dan dia telah memberi fatwa kepada sultan bahawasanya orang ini dia mempercayai akidah yang bercanggah dengan akidah Islam.
Maka sultan pada waktu itu mengambil tindakan terhadap Hamzah Al-Fansuri. Dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini dia tetap di Aceh dalam jabatannya sebagai mufti selama 7 tahun. Kemudian berubah keadaan politik di sana, kemudian dia tidak lagi dalam jawatan mufti, tapi dia kekal di Aceh selama 17 tahun. Kemudian dia pergi ke tempat yang lain. Tapi kesannya di Nusantara sangat baik, kerana dia seorang alim daripada Asy'ariyah, ikut manhaj Abul Hasan Al-Asy'ari dengan betul, dan ikut mazhab Asy-Syafi'i dengan betul. Dan dia seorang yang sufi bertarikat. Dia bukan orang Wahabi, bukan. Ada setengah orang mereka apabila melihat seorang, dia tolak setengah yang mengaku dirinya sufi tapi dia bukan sufi yang benar, mereka sangka ini Wahabi terus. Bukan. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka bertarikat juga, mereka tolak golongan yang mengaku diri mereka sufi tapi mereka sesat, dan mereka mengaku diri mereka adalah tarikat. Maka Syekh Nuruddin Ar-Raniri dia sufi yang besar, dia ikut tariqah Rifa'iyah Qadiriyah, dia alim besar, ada isnadnya bersambung kepada Imam Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir. Maka Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini jasanya sangat baik. Sampai sekarang penduduk Aceh, masyarakat di Aceh, mereka telah buat satu university di sana. Mereka namakannya University Syekh Nuruddin Ar-Raniri, untuk mereka ingat jasa baik beliau terhadap masyarakat di Aceh. Subhanallahil azim. Tetapi walaupun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini pendapat kita terhadap Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan ini cara kita melihat kepada Syekh Nuruddin Ar-Raniri, tapi telah berlaku dengannya seperti mana berlaku juga dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan dengan para ulama yang lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ada setengah orang yang membuat fitnah terhadap dia dan sebarkan dusta tentang beliau. Tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita nilaikan dengan ilmu, dan kita membezakan di antara siapakah yang betul mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapakah orang-orang yang mereka ikut fahaman atau aqidah yang batil. Dan di sini kita ambil iktibar daripada kisah ini untuk bukan apa-apa berita yang kita, bukan apa-apa khabar yang kita dengar tentang seorang daripada para ulama kita, maknanya khabar itu memang adalah betul. Kita perlu ada tahqiq, kita membezakan apa yang betul dan apa yang tidak betul. Kerana golongan-golongan sesat, mereka rajin untuk menyebarkan fitnah dan dusta tentang para ulama kita, para ulama yang masyhur dan para ulama pun yang bukan masyhur. Ini kebiasaan golongan sesat. Biasanya golongan sesat apabila seorang alim tolak mereka, mereka tidak akan ambil bunga merah bagi kepada dia dan cakap terima kasih. Biasanya bukan ini yang mereka buat, bahkan mereka buat fitnah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kita masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu untuk mempertahankan para ulama kita dengan mengajar ilmu mereka dan sentiasa kita sebarkan kebenaran tentang para ulama kita. Pada zaman sekarang pun ada yang dia kritik pondok. Dia kata jangan belajar di pondok. Dia kata kitab-kitab kuning ini banyak perkara palsu ada padanya. Kenapa? Sebenarnya puak ini adalah puak yang mereka ada aqidah selain aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan maksud mereka adalah mahu tembak ke atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah secara keseluruhan.
Mereka tidak mahu kita mengajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mahu kita kata bahawasanya Allah tidak seperti ciptaan. Mereka tidak mahukan kita kata Allah ada tanpa tempat. Maka mereka pilih setingah perkara untuk mereka mendakwa ia adalah sebab untuk tembak ke atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kenapa mereka tidak mahu kitab kuning? Kenapa mereka tidak mahu kitab pondok? Kerana diajar dalamnya tentang sifatullah. Kerana biasanya di Nusantara yang tersebar adalah kitab kuning, kitab pondok. Maka apabila sudah zahir perkara ini dan datang orang membawa akidah lain dengan apa yang ada dalam kitab-kitab ini, terus ternampak bahawasanya dia membawa akidah yang baru. Jadi supaya tidak ada orang yang menggunakan kitab-kitab yang lama untuk menunjukkan bahawasanya golongan-golongan sesat membawa akidah baru ke negara kita, maka mereka mula dengan kata kepada orang awam, jangan membuka kitab pondok, jangan membuka kitab kuning kerana ada padanya banyak benda yang palsu. Supaya orang awam yang jahil, yang tak belajar, dia lari daripada kitab-kitab para ulama supaya dia tidak tahu apakah yang benar. Maka kita perlu sangat cerdik dan sentiasa mempertahankan ulama kita dan mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan akidah kita. Dan ini adalah salah satu kitab daripada kitab pondok yang saya bawa pada hari ini, kitab yang masyhur berjudul Sabil Al-Muhtadin. Tapi kitab ini dicetak dalamnya dua kitab. Maknanya kalau kita buka kitab ini, kita melihat di sini ada ditulis dengan Jawi, tulisan Jawi yang lama. Di tengah di sini yang ada dalam kotak ini kitab pondok, kitab pondok yang masyhur. Yang ditulis di tengah di sini adalah kitab namanya Sabilul Muhtadin, karangan Mufti Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Adapun yang ditulis di tepi ini kitab yang lain, namanya As-Siratul Mustaqim, karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang kita telah bahaskan tentang beliau. Maka kitab ini kitab yang besar, ada 2 juzuk dalamnya, dan ia kebanyakannya adalah perbahasan tentang ilmu fiqh dengan secara detail. Masya-Allah al-azim. Dan ini menunjukkan ketinggian ilmu bagi dua alim ini. Kedua-dua mereka mufti. Maka kitab-kitab seperti kitab ini, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah hendaklah kita jaga dan belajar dan berpegang dengannya supaya kita mempertahankan manhaj ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah.